Yang pentingnya sebelum berkahwin, jangan jatuh cinta dulu. Oh, Jadi ini bila tips, macam tips, bila tips, saya tips. baik Sebelum perkahwinan kahwin pertama, jangan jatuh cinta dulu. Okey. ah jangan jatuh cinta dulu supaya bila kita jumpa bakal parents in law apa semua tu dan mereka tak setuju atau mereka meletak syarat sekian-sekian, maka kita pun okey. Kalau syarat macam tu saya tak setuju, saya tak mau, kita boleh cancel. No problem. Hmm, hmm, Apa hmm, yang hmm. banyak berlaku ialah jatuh cinta dulu. Kemudian baru pergi Betul. jumpa parents in law apa kan, baru parents in law pula letak syarat duit hantaran 30,000 kena tu kena ni, maka mulalah berhutang apa semua untuk itu kan. Padahal Betul. kalau dah tak mampu tak payah lagi kan, tapi sebab dah cinta dah. Betul. Jadi saya dalam kembali pada konteks kita dalam rangka ni, mereka kata tak boleh ini ni tapi ni sesat habis wahabi lah apa semua tu. Okey, tak boleh tak apalah. Kita bagi penjelasan. Kalau mereka tak boleh terima, tak apa. Boleh cancel. No problem. Sebab saya tak jatuh cinta. Hmm, Kita hmm, hmm. sekadar sesuai agamanya okey, apa semua okey. Tapi mungkin parents tak setuju. Tapi yang saya jumpa paling banyak, parents tak setuju dengan poligami. Kita cuba Okey. bagi apa semua, tak setuju. Okey, tak setuju tak apa, boleh cancel. Hmm, 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 hmm. Jadi, Yang menjadi cabaran sekarang ni dah jatuh cinta. Lepas tu parents tak bagi. Lepas tu tepat nak kahwin jugalah gitulah gini. Itu yang banyak jadi kacau lepas tu. hmm, 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 hmm. Jadi apa dia itu tips yang cukup menarik jadi waktu kita tengok mula-mula tu orang perempuan tu risau aku deh. Apa dia saya tak boleh kahwin banyak. Bahaya betul. Yang ni pun duk risau lagi ni. Cakap pun risau macam mana kahwin banyak. Apa dia maksudnya apabila kita tengok orang perempuan tu bukan maksud kita sukalah, kita suka dah dekat dia tu. Tapi suka belum maksud Ada kita cinta lagi. problem hati lah. Okey, kena ada kecenderungan lah kan. Kalau tak apa Ha, sebab kita nak menikah ya, dengan dia kan. ya. Tapi macam bila ada kecenderungan, awal-awal lagi tengoklah macam mana macam mana cara dia menutup auratnya tu. Kan? Jadi awal-awal Hmm. lagi kan kalau macam saya, mungkin senang saya cakap awal-awal boleh tengok. Kalau yang jenis yang mini skirt apa-apa semua tu, tak apa, memang out lah. Ya, ya. Not in the laganya. Jadi Hmm. awal-awal. Tapi sekarang kita tengah bincang ni, katakanlah pasangan suami isteri tu, katakan pasangan suami isteri, dulu mereka, tapi kemudian ada kesedaran agama, Alhamdulillah. Tapi Hmm. dah ada kesedaran agama, dah solat, tetapi yang isterinya masih belum bersedia untuk menutup aurat sepenuhnya. Ini kitanya situasi sekarang ni. Sebab kalau macam saya punya kes, sebelum saya nak nikah, saya pilih calon dulu. Dan bila nak tengok calon, of course kita nampak, kita boleh tengok dia tutup aurat ke tidak. Jadi awal-awal Hmm. lagi, this one yes. Jadi bagi saya ada pilihan. Tapi yang kita sedang bincang sekarang ni, ialah seseorang yang pada awalnya kita kata nakal-nakal biasa-biasa apa gitu, Hmm. kan. Kemudian sudah ada kesedaran agama. Dan Hmm. suami suka isteri menutup aurat. Isteri pun tahu hukum wajib menutup aurat tapi belum bersedia lagi. So macam mana nak buat? Jadi ini totally different situation. Katakanlah di kalangan penonton sekarang ini ada orang yang bujang. Lelaki yang bujang, dia nak kahwin, awal-awal dia boleh pilih. Pilihannya ketiga Hmm. kan. Dia menutup aurat dan juga melaksanakan solat. Itu memanglah senang lah. Tapi Hmm. bagaimana dengan sudah pun berkahwin, mula-mula dulu pilih kerana cantik ke, Hmm. suka-suka zaman belajar universiti ke apa kan. Tapi bila kemudian sudah ada kesedaran agama, tapi masih belum bersedia untuk menutup aurat sepenuhnya. Jadi ini adalah cabaran yang berbeza kat situ. So it is not Hmm. as easy as how think it is kan. Memang ada pilihan ketiga. Tak semestinya ada pilihan yang ketiga sebab Ya, ada ya, tak orang semestinya. keadaan yang berbeza kan. Jadi ada orang dia Hmm. memang duduk dalam circle dia dan wanita yang dia suka dia nak kahwin tu memang ada kedua-duanya, iaitu orang yang solat, orang yang pakai tudung dan mungkin banyak lagi sifat-sifat kebaikan pada orang tu lah. Tapi kita tak boleh nafikan tu juga sebab memang kita boleh je kahwin dengan orang bahkan ahli maksiat pun kita boleh kahwin. Memang tak salah pun kahwin dengan ahli maksiat pun. Yang penting dia Islam ataupun dengan ciri-ciri tertentu. Kalau kita kata tak boleh kahwin, maka adakah kita kata ahli maksiat ataupun orang yang memang melakukan dosa-dosa besar ni mereka sudah tidak layak berkahwin?
Itu tidak benar. Jadi kita kena realiti lah dalam ni. Tapi itulah nak sebut realiti, Kapten. Ada orang realitinya berbeza. Ada orang dia realiti dia tak jumpa lah manusia macam tu. Dia pelik sangat lah sehingga ada dua pilihan ni. Dia pelik sungguh. Tapi sebelum tu ada ni Iskandar Hamim dia tanya. Di Iskandar Hamim dia tanya, dia kata bagaimana kalau saya suka pada pekerja saya? Macam mana Kapten ni? Kapten kena jawab ni. Soalan tu macam mana kalau saya suka kepada pekerja saya, dia dalam rangka nak perkahwinan pertama ke perkahwinan kedua ketiga? Maknanya Iskandar Hamim tolong jawab. Perkahwinan pertama ke, perkahwinan kedua ke, perkahwinan ketiga? Iskandar Hamim tolong komen. Perkahwinan yang keberapa ni? Kalau setakat yang pertama, Kapten akan jawab dalam versi yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga, dia ada versi yang berbeza. Sebab jawapan ni berdasarkan kepada orang yang berbeza dan bentuk soalan juga berbeza. Jadi kita kena tengok apa dia Iskandar Hamim jawab ni lah. Okay, dia kata kedua. Okay. Kalau kedua, jangan don't even think about it. Jangan berfikir sekalipun tentang nak tambah kalau anda belum bersedia untuk tambah. Maknanya anda tak payah fikir langsung. Sebab kalau anda nak tambah, dia punya planning tu jauh daripada awal. Dari sudut savingnya, dari sudut money managementnya, dari sudut nak memberitahu kepada keluarga sedia ada, nak bagi tahu kepada, kita bukan minta izin tapi kita bagi tahu. Jadi dia ada banyak perancangan awal. Apa yang berlaku, macam saya pernah sebut sebelum ni, seseorang tu kadang-kadang dia tak ada intention langsung, tak ada perancangan langsung pun untuk poligami. Tapi disebabkan dia silat, pergaulan bebas dengan kawan di pejabat ke, ada intern seorang baru masuk, keluar universiti fresh apa gitu, konon nak training intern. Tapi tiba-tiba dah terpikat, dah jatuh cinta, terus nak poligami, terus nak nikah kedua. Dalam suasana dia tak ada persiapan langsung. Tak ada ilmu langsung, tak ada persiapan langsung. Dari sudut pengurusan kewangan memang out habis. Dari sudut adil pun dia tak faham apa semua, tiba-tiba nak poligami. Dia yang itu tu yang banyak menimbulkan kacau bilaunya tu. Jadi kalau seseorang tu nak poligami, dia kena ada perancangan awal, lagi 5 tahun aku nak poligami. Lagi 10 tahun aku nak poligami. Begitu. Dia bukan, tiba-tiba aku nak poligami. Dia tak boleh macam tu, tak menjadi. Okay, so dah ada hati kepada pekerja di pejabat ke apa ke, tapi anda bukan dalam suasana bersedia untuk poligami, don't even think about it. Terus cancel. Terus minta tukar cawangan lain. Jadi persediaan itu sangat penting. Jangan pergaulan bebas ni menyebabkan banyak orang kemudian ikat. Ya, betul-betul. Dia kena ada perancangan awal. Saya sebenarnya saya tak risau sembang isu poligami dengan Kapten, sebab walaupun saya tahu isteri saya tengah tengok sekarang dia cukup allergic bab ni. Tapi cuba saya bila dia mendengar penjelasan Kapten berkaitan tentang isu poligami, Kapten selalu tekankan isu jangan tambah kalau awak tak bersedia tambah, dan Kapten selalu tegaskan benda ni bukan perancangan segera. Dia maksudnya, okey hari ni aku teringin nak poligami, jadi aku terus buat poligami hari ni. Tak, Kapten sebut bahawa kalau nak poligami kena buat persediaan lebih awal, sebab banyak isu yang perlu kita masuk di dalam isu poligami lah, dengan persediaan kewangannya, persediaan mental kita, bagaimana kita nak menghadapi keluarga yang banyak dengan ipar duai yang mungkin lebih banyak. So itu perlukan persediaan. Kalau tak ada persediaan, memang Kapten selalu kata cancel awal-awal. Jadi kawan ni kata Kapten mungkin boleh ulang sikit. Dia kata kalau perempuan tu setuju, bolehlah. Boleh ke macam tu? Kalau yelah kita tak ada persediaan, tapi perempuan tu dia kata tak apalah abang, saya macam mana pun saya akan terimalah apa yang berlaku. Macam mana? Yang ni madu ke, yang ni racun? Racun. Pasal apa racun tu? Bila seseorang tu belum masuk dalam kehidupan poligami, memang dia akan kata boleh, saya sanggup berkorban, tak ada hari giliran pun tak apa, hari giliran satu hari dalam seminggu saja pun tak apa, saya ni macam-macam lah, semua dia sanggup berkorban. Tetapi bila sudah nikah, baru dia akan tahu, baru dia akan menyesal
yang semua yang dia janjikan tu, sebab bila seseorang tu belum masuk ke alam perkahwinan, belum masuk ke alam poligami, dia tak tahu. Okay, katakan dia masuk dan dalam suasana rahsia. Maknanya suami tu merahsiakan daripada isteri sedia ada. Okay. Dia akan nampak yang suami tu asyik duk share kat Facebook gambar bercuti dengan isteri sedia ada dekat Instagram. Tapi gambar dia tak boleh. Dia menjadi isteri tersembunyi, isteri rahsia. Isteri Dia sebab tak boleh simpanan. share sebab yang tu. Bukan perempuan simpanan, isteri simpanan. Okey. Kemudian banyak juga muslimat sebab mereka sudah berkerjaya, mereka berkata, tak apa, dari sudut fulus, don't worry. Saya sudah ada kerja apa semua. Tapi bila sudah nikah, dia akan terasa yang suaminya tu ada duit semua untuk family pertama. Untuk dia tak ada bagi apa. Dia yang kena bayar sewa, dia yang kena bayar bil elektrik, dia yang kena bayar tu. Akan terasa. Okay, jadi toxic, benda toxic relationship ni. Ya, akan menjadi toksik. Dan apa yang dia janji pada awalnya tu, dia akan menyesal kemudian harinya. Tapi bila dia nak minta pada suami dia, kenapa kita ni tak pernah pergi bercuti bersama-sama 3 hari, 4 hari pergi Port Dickson? Kan? Dulu awak dah janji dah awak boleh terima semua ni. Sebab kalau nak pergi bercuti Port Dickson 3 hari, saya nak bagi tahu pada family sedia ada, apa alasan nak bagi? Takkan saya nak kata saya pergi kursus 3 hari. Kalau pergi kursus, dia orang pun nak ikut juga. Sebagai contoh kan. Jadi suami akan kata, you said you will accept this situation before. Why you change? Jadi dia terperangkap dekat situ. Jadi daripada awal saya selalu pesan kepada mana-mana wanita yang nak masuk berpoligami, jangan menggadaikan hak anda. You should get your hari giliran. Cakap bahasa. Okay. Anda mesti dapat hari giliran. Anda mesti datang ada nafkah. Jadi suami mesti berlaku adil. Kalau mungkin sikit lagi tak apa. Katakanlah dalam seminggu. 4 hari dengan family pertama, 3 hari dengan isteri kedua. Yang itu sikit macam tu tak apa. Tapi jangan yang sampai, tak apa. Tak jumpa dalam sebulan pun tak apa. Asalkan kita jumpa during lunch break saja kata. Awal-awal tu memanglah beri janji manis, tapi kemudian akan terasa dan akan menyesal. Jadi konsep yang biasa digunakan untuk isu itu adalah konsep nikah misyar kan? Nikah misyar yang mana perempuan menarik hak beberapa hak diri dia untuk yang tu. Jadi Kapten tak berapa setuju dengan secara praktikal isu itu. Tak setuju sebab tujuan perkahwinan tak tercapai dan sakinah mawadah rahmah tidak ada. Dan akhirnya akan banyak berlaku penyesalan sebenarnya. Dia akan jadi mudarat kemudian. Kemudian awal-awal tu memanglah sebab dah terdesak kan, dah jatuh cinta, dah apa semua tu. Jadi saya biasa dapat suami yang nak poligami, tapi dia cerita panjang, dia punya WhatsApp tu panjang macam-macam masalah. Saya kata jangan poligami. Ada juga isteri yang nak jadi tu macam ada. Saya kata jangan, sebab walaupun orang kata saya ni pro poligami lah, tulis buku poligami lah, poligami, tapi sebenarnya saya lebih banyak menasihatkan orang-orang jangan poligami daripada poligami. Iskandar Hamim dia minta nasihat. Boleh bagi nasihat tak? Bagi nasihat lagi. Dia nak nasihat. Sebab isu dia nak kahwin 2 tadi. Kalau anda belum ada persiapan secukupnya, just forget about it. Just forget Tadi kata pekerja bawahan kan? Okay. To close all communication. Close all communication jadi off notification juga. Jangan ada WhatsApp pergi minum lah sama-sama, buat kopi kat pantry lah, apa semua tak ada. Semua tak ada. Ada Muhammad Fazil tanya, bagaimana dengan payung emas kepada yang rela suami berpoligami? Adakah ianya sahih? Tidak, kalau kena kata hadis, yang itu memang tak ada hadis lah. Tidak ada hadis langsung. Jadi sahih pun tidak, hasan pun tidak, dhaif pun tidak, dhaif jiddan pun tidak. Tapi adakah itu membawa maksud bahawa poligami ni memang tak ada lah? Ataupun tak dianjurkan oleh agama lah sebab hadis itu tak sahih? Okey. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain, apabila isteri sedia ada, dia memahami kehendak suami dia dan dia pun menyokong, maka dia masuk dalam tolong menolong dalam perkara kebajikan. Yang itu tu dia mendapat pahala dalam hal itu. Maknanya suami pun buat cara proper, suami pun bagi tahu awal-awal kita ni bincang dari bab tak bertuduh ke poligami ya. Okey, tak apa. Depa semua nak tanya isu poligami ni. Suami pun buat dengan cara yang betul, maknanya dia bagi tahu pada family sedia ada perancangan dia untuk berpoligami dan dia pun minta bukan minta izin tapi minta sokongan, minta kefahaman daripada isteri sedia ada. Isteri sedia ada dia pun sudi menolong sekadar mana yang boleh. Maka isteri sedia ada dalam hal itu mendapat pahala juga kerana dia menolong suaminya
dalam perkara yang selari dengan hukum syarak. Saya nak Banyak kata lagi. payung mas ni lah, Payung tapi mas, okey, adalah silakan. Maksud hadis itu tidak sahih, tetapi banyak hadis-hadis yang sahih yang lain yang memberikan galakan kepada wanita untuk apa dia orang kata apa memberi peluang kepada suaminya berpoligami lah ataupun seumpama dengannya lah. Banyak saya soalan, semua soalan poligami, Kapten. Silakan. sebagai analogi lain. Katakanlah suami hendak pergi masjid, lalu isteri pun tolong-tolong, tolong-tolong sediakan bajunya ke, kopiahnya ke, ataupun bagi peringatan, bang nak azan ni cepat pergi. Maka isteri akan dapat pahala juga. Tapi totally opposite, katakan suami hendak pergi genting halian berjudi. Isteri pun tolong dia sediakan pakaian. Bang nak memalam kat genting ke? Nah ni saya siapkan. Jadi isteri pun dapat dosa sebab tolong menolong dalam perkara yang salah. Maksud. Jadi sama juga bila suami nak menikah lagi, dia dalam perkara yang selari dengan hukum syarak, lalu apabila isteri menolong, memberi sokongan, dia akan mendapat pahalanya juga. Cantik, Kapten. Kapten Rania Iman dia tanya, Kapten macam mana Kapten beritahu isteri-isteri Kapten untuk berkahwin lain? Semua soalan poligami. Boleh pula dia orang terima tanpa membantah. Ni dia orang belajar ni, nak macam mana nak pergi tanya bini nombor 1. Depa ni takut bini sebenarnya, tapi teringin nak yang satu lagi. Tapi mungkin dia orang dah ada persediaan dah, semua dah okey dah. Tapi nak bagi tahu tu macam mana nak bagi tahu tu? Okey. Bagi tahu sajalah. Tu dia. Macam saya awal-awal saya bagi tahu yang saya satu masa nanti akan berpoligami dan isteri pun expect saya ni macam tu. So maksudnya isteri Kapten sudah faham tentang pendirian Kapten terhadap isu poligami lah. Ya. Macam sekarang ni pun saya ada satu potong kan. Jadi isteri-isteri mereka tak risau sebab mereka tahu kalau nak nikah lagi saya akan bagi tahu mereka dulu. Jadi mereka tak ada risau, tak ada nak kena spy, nak kena apa, sebab mereka tahu kalau saya nak nikah lagi saya akan bagi tahu sebab saya lakukannya secara jujur dan terbuka. Jadi kepada para suami, anda ingin berpoligami, jika anda bersifat terbuka dan jujur, memanglah ia berat bagi isteri sedia ada, tapi it is better daripada anda buat cara senyap-senyap kemudian ada alasan buat dulu minta maaf kemudian. No. Ya, betul. Okay. Okey, tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu ya. Be a man, nak poligami, bagi tahu awal. If you cannot even manage that means you cannot manage poligami. Ada orang kata orang lelaki ni cuma perlu beritahu, bukan perlu meminta izin. Betul ke, Kapten? Memberitahu ialah bukanlah minta izin. Minta izin tu daripada mahkamah. Azrain kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Kapten, Jabatan Agama ada tanya atau interview suami tak sebelum berpoligami? Bukan Jabatan Agama, mahkamah. Hakim akan tanya. Maksudnya kita akan lalu mahkamah dulu ni? Ya, mahkamah dulu ya. Hakim akan tanya, jadi isteri sedia ada pun akan dipanggil. Dia tanya, ni suami nak nikah lagi, kamu ada batahan ke tidak? Kalau ada batahan, kenapa? Mungkin dari sudut financial ke, mungkin dari sudut tu ke, apa ke. Bila dah dapat mahkamah, baru pergi Jabatan Agama. So kita akan bawa satu surat daripada mahkamah yang mengata mahkamah memberikan kebenaran yang tu, baru kita pergi. Macam kalau kita nak kahwin pertama tu, kita bawa surat bujang lah. Tapi surat bujang tu tak perlu kat mahkamah. Ni surat bujang lah. So yang tu dia surat daripada mahkamah lah. Tapi yang cabarannya, surat mahkamah tu dia valid 3 bulan. Jadi memang betul-betul nak kahwin sungguh lah. Dan kena cepat sebab kadang-kadang dah dapat surat tu dengan Jabatan Agama, pihak suami, Jabatan Agama, pihak bakal isteri, itu ini apa semua kena letup terlepas 3 bulan. Kena cepat tu. Kena cepat-cepat. Jadi teknik tu kena belajar dengan Kapten tu. Kalau tak jenuh, kena ulang balik 3 bulan tu. Jadi kalau siapa yang nak berpoligami tu kena ingat awal-awal tu. Dad dia kata poligami pada yang mampu adil, kena berterus terang dan perbetulkan niat untuk menikah lebih kerana Allah demi meramaikan umat Nabi SAW. InsyaAllah Allah akan bantu. Okey tapi saya ulang sekali lah, poligami ni bukan hanya orang yang berpoligami perlu untuk mampu adil. Orang yang kahwin satu pun, monogami pun memang kena mampu adil juga. Yang ni syarat kahwin ni, bukan syarat poligami.
Okay, banyak ni soalan-soalan kita ni. Aduh. Kenapa Raslok, dia marah sikit dekat sini. Raslok, Ah, kenapa nak kena poligami? Bukannya dah sumpah setia dengan isteri ke? Sama-sama ke jannah. Ya, Nabi memang ada 4 isteri. Tapi konsep Kapten dan Taufis terus terjatuh cinta dengan your worker ke? Oh, dia macam mana ni dia sebut ni? Saya pun tak faham sangat. Tapi lebih kurang macam itulah. Dia kata, kenapa nak poligami? Bukankah kita dah bersumpah setia dengan isteri kita yang pertama tu? Boleh jadi dia maksudkan kalau kita kahwin lebih daripada satu tu, kita telah melanggar sumpah setia kita kepada isteri kita. So macam itulah lebih kurang saya rasa. okay. Bagus. Oi, Jadi, depa marah ni. daripada awal lagi, jangan sumpah setia kepada isteri, you will be my one and only. Pada awal lagi jangan sumpah setia. Okey. Kalau isteri bang nanti macam mana nak kahwin lagi ke? Jangan kata oh tidak. Jangan jawab macam tu. Sebab perempuan kau punya memory dalam bab tu memang bagus. Okay? Dan mereka akan ingat 10-20 tahun kemudian. Jadi benda macam tu. Sebab kita tidak tahu sebab mungkin bila baru-baru kahwin semuanya cukup-cukup untuk 2 family atau untuk satu isteri saja. Tapi di kemudian hari Allah melapangkan rezeki. Apa kita nak buat dengan tu kan? Okay, dah sedekah sudah. Tapi ada kelapangan untuk berpoligami. Tapi Allah mak, saya dah sumpah setia. Takkan nak khianat pula. Kan dah sangkut kat situ. Jadi jangan membuat janji sedemikian. Menarik tu. Raslok dia kata lagi, Kapten. Dia kata Kapten suruh be a man. A real man is to stay loyal with his wife. That is called a real man. Tanda seru belakang. Okey, loyalty ataupun kesetiaan itu adalah terhadap Allah dan Rasulnya dan juga syariat Islam. Jadi apabila syariat Islam membenarkan ia adalah halal, maka di situlah kesetiaan. Jadi apa guna orang tu konon setia dengan seorang isteri, tetapi kemudian di pejabatnya nakal lain macam ke, bila pergi kursus outstation pun lain macam saja ke apa. Banyak je orang yang kononnya setia begitu, tapi bila di suasana yang lain tu kesetiaannya tu sangat diragui. Okay? Jadi kesetiaan kita ialah kepada hukum syarak. Hukum syarak kata boleh dan kita tengok diri kita layak, maka kita teruskan. Bagus tu. Jadi konsep setia itu cukup menarik. Konsep setia itu dia bukan berdasarkan kepada emosi semata-mata, tetapi konsep setia itu berlandaskan apa yang dilihat oleh agama. Dalam kaedah, bukan dalam panduan para ulama disebut al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik, yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Yang kita anggap baik ataupun konsep-konsep yang kita anggap baik, mungkin ia baik dan mungkin ia tidak baik. Tetapi apa yang telah ditentukan oleh agama, pastinya ia baiklah. Begitulah. Secara umumnya, kaedah menyebut begitulah. Kafiz MN, dia kata, ramai wanita-wanita di tempat saya berpandangan kalau suami nak tambah isteri boleh. Tapi suami kena bagi hak isteri pertama tu lebih. Especially bahagian kewangan. Bila dia puas hati, baru boleh kahwin lebih. Macam mana tu? Kenapa nak kena bagi lebih kepada isteri sedia ada tu? Dia tak jawab lah. Ada kemungkinan yang pelbagai. Dia kata macam tu lah. Bagi aku lebih dulu. Tak kira lah sebab apa pun. Yang penting aku mesti lebih. Okey. Jadi dalam kes ini, kenapa nak menyusahkan suami melakukan sesuatu yang dihalalkan dalam agama? Katakan macam analogi saya tadi kan. Suami nak pergi masjid untuk solat jemaah. Janganlah buat macam syarat pula. Ni. Basuh pinggan dulu. Ni. Buat ini dulu. Dia nak buat benda yang lari dengan hukum syarak. Jadi kita nak meraih pahala sama ke dengan menolong dia dalam perkara yang selari dengan syarak, ataupun kita nak memberatkannya. Oh, saya nak kena minta rumah ekstra dulu. Saya nak kena minta kereta baru dulu. Saya nak kena minta sekian-sekian duit dulu apa. Jangan menyusahkan pula. Tetapi permudahkan. Sahabat-sahabat dekat TikTok ada tanya juga ni, Cici Blanca, kalau kahwin dua tapi mak sendiri tegah, macam mana Ustaz? Dia kata kalau kahwin dua tapi mak sendiri tegah, mungkin dah ada persediaan semua, dia dah bersedia dah, dia pun memang teringin, dia dah buat persediaan semua, tapi mak dia tak mau bagi. Bukannya isteri tak bagi, bukan isteri mentua tak bagi, mak dia sendiri tak bagi. Macam mana tu? Cakaplah dengan mak, cubalah meyakinkan mak bahawa it is okay. Sebab bagi orang tua, mereka telah melihat begitu banyak kehidupan poligami yang mengalami kegagalan.
Jadi mereka tidak mahu perkara yang sama berlaku kepada anak mereka ataupun kepada menantu mereka. Sebab tu mereka tak bagi. Jadi kita cuba bercakap, cuba explain apa semua tu. Jangan kita expect. Sebab poligami ni dia sesuatu yang masih dianggap janggal di kalangan masyarakat kita. Sesuatu yang lain daripada lain. Dan orang yang poligami ni, lelaki yang poligami ni memang jadi jahat lah, nakal lah, nafsu overdose lah, apa semua tu. Macam-macam tuduhan ya. Jadi Cici kita Blanka kena... kata, Cici Blanka kata, dia kata, mak dia sebut, dah cuba bagi tahu kat mak tu, tapi mak cakap kau jangan jadi macam bapak kau. Ini real situation. Jangan jadi macam bapak kau, maknanya adalah pengalaman buruk sebelum tu. Maka cuba jawab, I will do better from father. Saya akan buat yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh ayah. Maknanya we learn from other people's experience. Kita belajar daripada pengalaman orang lain. Yalah, memanglah susah nak yakinkan, tapi ada kena ambil tempoh je lah. Tak boleh lah expect serta-merta orang kata okey, jangan expect tiba-tiba orang terus sujud syukur. Cantik. Itu perkataan yang bagus. Okay, baik. Iskandar Hamim tadi tu, yang kawan kita kata pasal dia teringin nak kahwin dengan dia punya pekerja tadi, dia message lagi. Dia kata point beritahu isteri secara jujur itu persediaan. Kesimpulannya, saya tidak bersedia lagi walaupun saya bersedia dari segi kemampuan keuangan. Tu maksudnya carangan kapten telah diterima oleh beliau lah, iaitu dia stop lah. Okey, cantik sebab poligami begitu sahabat-sahabat. Dia bukan semestinya semua orang wajib untuk berpoligami. Ada orang yang tak kalau macam saya sepanjang saya duduk sembang isu poligami dengan kapten, ada orang yang memang tak dicadangkan untuk berpoligami. Antaranya saya lah, memang tak dicadangkan, memang tak bersedia langsung dengan poligami. Jadi tak dicadangkan. Jadi ada orang yang memang dia sudah bersedia dan sebagainya. Yang tu mungkin kita bincang daripada sudut persediaan untuk berpoligami. So bagus